Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang Abang sampaikan. Jadi sebelum Abang masuk kepada cerita, Abang nak ucapkan terima kasih sangat-sangat. Cerita hari Jumaat, cerita hari Senin betul-betul hit, mendapat sambutan yang luar biasa. Tak sampai pun 1 jam dah melebihi daripada 8,000 orang yang menonton untuk setiap video tu. Abang pun rasa macam kagum. Dan Abang rasa bersyukur sangat-sangat berkat daripada doa semua. Doa daripada penonton, daripada yang memberikan cerita. Terima kasih kepada Nas yang memberikan cerita sangat luar biasa. Okey. Jadi sebenarnya ini nak kata sambungan tu tidak jugalah. Cumanya Abang nak ceritakan apa yang terjadi pada kakak, iaitu isteri kepada Nas. Abang panggil dia dengan panggilan kakak lah. Isteri kepada Nas selepas dia berjaya diubati. Ada sambungan sikit je lagi. Ini macam special edition lah. Okey, jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua, permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita, juga memberikan keamanan untuk kita satu dunia dan memberikan umur yang diberkati. Jadi apa yang terjadi pada si kakak ni tadi, Abang gunakan namanya kakak Abang dan kita mulakan dengan auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam dua cerita yang sebelum tu, tamatnya adalah di hujung tahun 2016. Kakak betul-betul rasa aman sangat. Dia betul-betul kembali kepada dia yang asal, walaupun dia kehilangan memori selama 2 tahun, tapi betul-betul berjaya diingati sikit demi sedikit dengan bantuan suami dan anak-anak. Tapi ada satu benda yang ada, bukan masalah, tapi menjadi sesuatu kejadian yang terjadi menyebabkan si kakak ni tadi boleh melihat alam sebelah secara tak sengaja. Benda tu sebenarnya bukanlah dirancang-rancang, tapi memang berlaku secara selepas dia berjaya diubati. Soalan pertama yang akan Abang tanya pada kakak, Abang tanya, Kak, bentuk benda tu sebenarnya macam mana? Adakah bentuknya fizikal macam kita? Dia kata tak, bentuk yang akan nampak macam kabus-kabus. Tapi kalau kabus bentuknya macam kabus-kabus, bila tengok perhati betul-betul, makcik rockers. Kalau nampak lagi satu kabus-kabus, perhati betul-betul, gula-gula. Jadi bentuknya macam tu. Dia bukanlah bentuknya memang solid seperti manusia kita. Dia bukan berjasad. Itu yang akak tu nampak. Okey, jadi cerita hari ini adalah pengalaman, dua daripada pengalaman akak. Daripada semua pengalamannya, dua diceritakan kepada abang apa yang terjadi pada dia selepas dia berjaya mempunyai kelebihan untuk lihat alam sebelah. Pada tahun 2017, waktu tu masih lagi bulan 1 awal tahun. Dia baik betul-betul. Hujung 2016, 2017 dia mengalami satu peristiwa yang ini adalah titik permulaan dia mula sedar yang dia boleh nampak alam sebelah secara tak sengaja. Pada waktu tu pukul tengah hari lah, tiba-tiba dapatlah panggilan daripada saudara mara yang mengatakan salah seorang pakcik dia, pakcik kakak ni tadi, bukan berjaya, dijemput ilahi, meninggal dunia lah. Jadi kakak ni sangat sedih sebab pakcik tu adalah pakcik antara yang dia sayang dan sangat rapat dengan dia, adik kepada ayah dia. Dulunya bertugas sebagai seorang askar. Jadi bila dapat berita kematian macam tu, memang meruntunlah hati. Apa yang perlu dia buat? Dia kata dia nak pergi tengok pakcik dia tu untuk buat kali yang terakhir. Katanya dia meninggal dekat hospital. Jadi dia kata dia orang pun bersiap-siap lah. Jadi dalam bersiap-siap tu semua, dia orang pun bertolak lah. Kalau tak silap abang, dekat Johor Bahru. Daripada Keluang, dia orang bertolak ke Johor Bahru untuk melawat si pakcik ni tadi. Bila sampai dia dekat kawasan Johor Bahru, jenazah belum lagi sampai daripada hospital. Dia meninggal kat hospital. Jadi lebih kurang pukul 10 malam lah, barulah jenazah tu sampailah dekat kawasan tempat pakcik dia duduk. Tapi pakcik dia duduk rumah apartmen, tak boleh naik atas rumah. Jenazah kena letakkan dekat kawasan surau yang ada dekat tingkat terbawah kawasan apartmen tu. Jadi selepas jenazah diletakkan dekat dalam surau, ramailah orang saudara mara, sahabat handai yang datang untuk hadiahkan bacaan Al-Fatihah buat si pakcik. Begitu juga buat si kakak, suami dia yang nama Nas, dan juga anak-anak. Anak-anak tak ada waktu tu. Jadi dia laki bini lah yang sama-sama membacakan surah Yasin untuk dihadiahkan kepada si pakcik ni tadi.
Jadi dia kata habis-habis baca surah Yasin tu, dia bukan baca sekali, dia kata dia baca banyak kali, lebih kurang ke 5 ke 6 kali sebagai tanda kasih dia kepada pak cik dia. Dan habis dia baca tu, jam menunjukkan pukul 12.30 malam. Sebelum dia nak balik, sebab jenazah tak diuruskan pada malam tu, jenazah diuruskan besok paginya untuk kapan dan mandi. Jadi dia kata malam tu dia tak nak tinggal dekat situ sebab rumah, lebih baik dia balik rumah lah kan, dia mandi-mandi siap tidur tempat yang betul. Sebabnya dekat dalam kawasan surau tu masih lagi ada anak-anak pakcik dia, adalah saudara mara yang lain, dia pula tinggalkan anak dekat rumah, jadi tak sedap lah kalau dia nak duduk dekat situ. Jadi dia pun minta izin dengan keluarga si pakcik ni tadi untuk beransur, maksudnya untuk balik ke rumah. Tapi dia kata sebelum dia nak balik rumah, dia teringin sangat nak tengok jenazah, muka jenazah pakcik dia. Dia rasa macam kalau tak dapat tengok tu, rasa macam tak tenteram lah. Pada masa yang sama juga, dia nak tengok sebab dia takut kalau besok dia datang lambat, orang dah siap kapan, dah tinggal nak kebumikan, jadi tak sempatlah dia nak tengok pakcik kesayangan dia. Jadi si kakak ni pun cakap dengan keluarga dia, boleh tak nak tengok jenazah ni. Tapi waktu tu keluarga memang beri, tak ada masalah, bagi kebenaran. Ada seorang nenek tua, dia macam saudara mara jugalah. Baru je si kakak nak berjalan ke arah jenazah, nak tengok, nak buka penutup muka penutup jenazah, tiba-tiba dia ditahan oleh seorang nenek. Nenek tu agak keras sikit lah tahan dia. Jadi dia tanya nenek tu, ada apa-apa masalah ke nenek? Nenek tu cakap apa? Ikut yang nenek tahu, jangan tengok jenazah kalau lebih daripada pukul 12. Kata. Jadi waktu tu dia dah nak dekat tau dengan jenazah, kata kakak. Lepas tu dia tanya dengan nenek tu, kenapa tak boleh tengok nenek? Bukan apa, takut-takut ada benda yang tak kena, ni bukan kurafat, kata nenek tu. Takut-takut nanti kau tak kuat, kata. Lagipun waktu pukul 12 malam ni adalah waktu makhluk yang alam sebelah bukan bergembira, tapi memulakan aktiviti, hiduplah. Sebab kita malam, dia orang siang, kita malam, macam tu. Jadi pada waktu tu kan pukul 12 malam. Jadi dengan kata lain, nenek tu nasihatkan daripada terjadi benda yang buruk, lebih baik jangan dibuka. Tapi ni si kakak ni kata, dia tak nak kalau nanti esok pagi dia terlambat, nanti dia tak sempat nak tengok jenazah pakcik dia, dan nak juga tengok malam ni. Jadi nenek tu kata, kalau nak tengok malam ni boleh, tapi engkau buka daripada kaki dulu, lepas kaki barulah kau tengok ke muka. Baca selawat Nabi banyak-banyak. Tapi kata kakak, dia rasa macam buka kaki, lepas tu nak buka muka, apa bezanya? Tak ada beza pun. Lebih baik buka muka terus, sebab bukan orang lain, pakcik dia memang selalu dia jumpa, memang rapat, memang akrab, kodim kan. Kalau Negeri Sembilan kata kodim lah. Jadi dia kata, tak kisahlah cik, tak payah tengok kaki-kaki, kita tengok terus dalam muka. Saya rasa macam saya nak cepat, lagi satu saya tak nak menyesal kemudian hari. Jadi dia pun baca selawat Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia terus buka muka jenazah, yang menutup, kain yang menutup jenazah tu. Rupanya tak berlaku apa-apa pun. Muka pakcik dia tenang aja seperti orang tidur. Air muka dia bersih, kata. Rasa macam lega bila dapat tengok jenazah pakcik tu. Lepas tu dia pun tutuplah penutup jenazah semula. Rasa sedih sangat. Lepas tu dia pandang pada makcik tu lah, nak beritahu makcik jangan risau, nasihat makcik bagus. Dalam hati lah dia kata, tapi saya nak cepat, insyaAllah tak ada jadi apa-apa. Tapi makcik tu panjang ni, macam tak puas hati dengan si kakak ni tadi. Lepas tu dah habis-habis tu kakak tu naik kereta baliklah ke rumah dia dekat Keluang tu. Akad sinilah bermulanya dalam perjalanan tu. Daripada Keluang dia nak pergi daripada Johor Bahru nak balik ke Keluang. Dalam perjalanan tu dia melalui beberapa kawasan kampung dan juga felda. Di antara felda-felda yang dilalui, kes ni terjadi dekat felda Pantai Timur. Abang pun tak tahu belah mana. Tapi dia kata dekat kawasan felda Pantai Timur tu ada kubur lama. Dekat situlah titik mulanya si kakak ni sedar yang dia boleh nampak alam sebelah. Bila melintasi perkuburan lama dekat kawasan felda Pantai Timur tu, tiba-tiba si kakak ni bau rokok. Dia tahu memang suami dia isap rokok, tapi waktu tu dia terbau rokok, dan rokok tu sangat pekat baunya. Lepas tu dia pandang terus suami dia, yang nas tu lah. Dia pandang terus suami dia, dia pandang aja. Dan dia tanyalah,
abang merokok ke? Dia kata, saya bau rokok kuat sangat ni. Dia kata, tak adalah, takkan saya nak merokok lah. Saya malam-malam ni memang bukan style saya nak merokok. Kalau saya merokok, saya buka tingkap. Ada nampak saya buka tingkap? Tak nampak kan? Jadi saya tak merokok. Jangan tuduh sebarangan. Dia kata. Jadi akak tu pun rasa, okey lah, tak apalah, duduklah balik. Tapi bau rokok tu kuat betul. Rasa macam ada yang tak kena. Jadi si kakak ni pun pandang kiri kanan, takutlah selain daripada rokok, enjin terbakar ke, keluarkan asap ke, takut juga kan, sebab bau yang terbakar lebih kurang. Jadi waktu nak mencari-cari tu, tiba-tiba ni si kakak ni dengan suami dia, dengan Nas ni, dengar orang batuk dekat tempat duduk belakang. Anak dia orang tak ikut tau pada waktu tu, dengar orang batuk kat tempat duduk belakang. Yang si kakak ni memang tak fikir apa pun, dia teruslah pandang ke belakang. Rupanya dekat belakang tempat duduk suami dia ada seorang tua tidak berbaju menghisap rokok, pandang pada akak sambil dia sabdut rokok macam tu. Waktu dia hembuskan asap. Waktu tu akak tu terdiam. Apa benda pula tu, cakap. Selama ni rasanya sepanjang perjalanan tadi kita tak ada tumpangkan mana-mana orang tua. Dia duduk, dia diam je. Nah, macam mana nak beritahu suami dia. Jadi dia pun slow-slow, tangan dia cuit suami dia bagi isyarat dekat belakang ada orang. Jadi si suami dia kata, mana dia dah tak nampak kan belakang dia. Lepas tu akak ni kata, pandang je depan, kita fokuskan perjalanan. Yang si kakak ni tadi jeling semula dekat orang tua tu, masih ada dekat situ. Dia sokok cantik je, memang tak datang daripada mana. Dia kata memang itulah bentuknya dalam keadaan yang gelap. Dia nampak memang sangat jelas itu adalah orang tua tidak berbaju yang menghisap rokok. Waktu tu si akak pandang terus depan, suami dia pun fokus pada pemanduan. Yang si kakak tadi baca ayatul kursi, selawat Nabi, Allahu Akbar berulang-ulang kali untuk memberi kekuatan diri, dan pada masa yang sama diharap bacaan-bacaan tu dapat menghalau si mamat ni tadi, yang si atuk menampang tadi tu. Dia pun tak tahu dia tompang daripada mana. Lepas tu bila sampai dekat satu kawasan jambatan, kalau tak silap abang, dengar macam ada benda rempuh pintu dan keluar. Dan si kakak ni tadi tengoklah dekat belakang, nak pastikan orang tu ada lagi ke tidak. Dah tak ada dah. Dan pada waktu tu kereta dah mula laju. Jadi akak ni fikir mungkin yang si orang tua ni tadi naik kereta dia orang nak menumpang daripada rumah orang meninggal nak ke tempat dia. Mungkinlah dia kata, mungkin sebab dia ada kaitan dengan dia tengok jenazah pada waktu lebih pada pukul 12 malam, melanggar petua ke mungkinlah dia kata. Tapi apa yang dia nampak malam tu betul-betul depan mata, dia tak tahu datang daripada mana. Dan lepas lalu jambatan, benda tu hilang, kereta jadi lancar dan dia orang teruskan perjalanan. Lepas peristiwa tu, setiap kali ada orang meninggal, tak berani dia nak tengok jenazah lebih daripada pukul 12 malam, sebab dia teringat kalau tengok takut ada benda-benda buruk berlaku kemudiannya. Kejadian kedua ni berlaku pada tahun 2018, setahun selepas kejadian yang abang cerita sebelum ni. Pada waktu tu akak ni ikut suami dia pergi bertugas. Suami dia memang kerja merata-rata, sebabnya urusan pekerjaan lah merata-rata. Cuma yang bagusnya, kalau pergi ke tempat jauh, si suami akan bawa isterinya sekali, akan bawa kakak sekali. Kali ni dia kena bertugas dekat Port Dickson. Maksudnya dia kena perjalanan di antara Keluang ke Port Dickson memang agak jauh lah kan. Jadi alang-alang bawa lah bini sekali buat teman-teman borak, teman-teman bergurau senda. Jadi dalam perjalanan tu banyaklah cerita yang diorang cerita zaman muda, zaman bercinta semua, hanya untuk hilangkan ngantuk. Sebab perjalanan pada waktu tu malam. Kenapa dia tak jalan siang? Sebab dia baru dapat arahan untuk pergi ke Port Dickson petang tu. Jadi petang tak adalah nak bertolak terus, bersiap-siap dulu kan. Jadi sampai dekat kawasan Port Dickson tu jam menunjukkan pukul 1 pagi. Jadi pada waktu tu diorang melintas dekat satu kawasan bukan tempayan, apa benda, tong air, tangki air. Bila kalau bercerita kadang-kadang kita terlupa juga kan. Jadi sampai dekat Port Dickson tu diorang pun melalui lah satu tangki air dekat Port Dickson tu. Daripada jauh ni si kakak ni nampak macam ada seorang askar dengan pakai baju askar, dengan bawa senapang, dengan bawa beg. Dia tengah berlari dah macam seolah-olah
tengah didenda ataupun tengah ditinggalkan kawan-kawan dia. Daripada jauh akak tu tengok. Lepas tu akak tu cakap, kesian betul dengan askar ni yang kena tinggal ni. Apalah kesalahan dia sampai bos dia, ketua dia, denda dia macam tu. Bila cakap macam tu, si abang ni, si suami tadi, pandanglah isteri dia. Mana ada askar. Itu yang kat ujung jalan tu, yang dekat tangki tu. Nampak dia tengah berlari lagi. Hencut berlarinya. Itu memang ada masalah lah tu. Kena denda lah tu. Kalau tidak, tak pula dia lari malam ni. Jadi suami dia kata, tak ada orang kat situ. Awak pandang apa? Jadi si kakak ni bila suami dia cakap yang tak ada apa-apa kat situ, dia lebih fokus dengan apa yang dia nampak. Dia perhati betul-betul. Ada dua kejanggalan. Yang pertama, bentuknya macam tak berapa nak tetap. Maksudnya dia bukanlah jenis yang solid. Maksudnya bukan fizikal. Nampak macam bayang-bayang. Yang keduanya, makhluk tu tingginya lain macam. Lebih kurang 300 meter lah. 300 meter kan? Lebih kurang 300 meter tingginya dengan pakai baju askar. Tak kepelik berjoging tengah malam pukul 1. Jadi slow-slow si suami ni pun lalulah. Suami dia tak nampak tau. Akak je yang nampak. Akak ni pun lalulah dekat sebelah orang yang tengah berjoging tu. Nak kata dekat tu tak jugalah. Dengan kata lain, kalau daripada tempat lelaki tu berjoging nak mencapai kereta akak tu, dia jaraknya lebih kurang 1-2-5 meter situ lah. 1-2-3 meter lah. 3 meter lah lebih kurang jaraknya. Tapi waktu dia melintas saja kawasan orang yang tengah berjoging tu, orang askar yang tengah berjoging tu, tangan orang tu boleh mencapai tingkap cermin tingkap kereta dia orang. Takkan logik. Memang tak logik langsung. Kalau manusia memang tak boleh lekatkan tangan dia dekat kereta tu. Pertama sebab laju. Yang keduanya jaraknya jauh. Lebih kurang 3 meter. Mana mungkin? Tak mungkinnya. Tangan manusia takkan sepanjang tu. Waktu tu kakak ni melenting. Hampir dia nak meloncat kat suami dia. Sebab suami dia tak nampak. Dia seorang je yang nampak. Jadi wujud dia boleh kawal keadaan. Selepas dia melintasi orang tu, orang tu, lepas tu si kakak ni pandang belakang nak pastikan ada tak orang tu. Rupanya bila pandang ke belakang, orang tu masih lagi berjoging, tapi mukanya tak ada. Dia tak ada muka. Dan kata lain tu makhluk alam sebelah lah, bukan makhluk daripada alam kita. Jadi dia orang pun teruskanlah perjalanan. Dia cerita dengan suami dia macam mana bentuk lelaki tu tinggi, cuba capai dia. Sebab itu waktu nak mencapai tu yang dia agak terkejut, hampir nak meloncatkan suami dia. Tapi suami dia faham ini adalah antara peristiwa yang bini dia boleh nampak alam sebelah. Jadi bila sampai dekat Port Dickson tu, sampai dekat lokasi, lepas tu berjumpalah, tidur dekat hotel. Esok paginya berjumpalah dengan kawan-kawan, dengan staf-staf suami dia. Jadi ada staf suami dia ni memang tahu tentang sejarah-sejarah dekat Port Dickson. Jadi si kakak ni tanyalah, ni akak nak tanyalah, ni kata, kalau dekat tangki tu ada tak peristiwa-peristiwa pelik, dia kata. Jadi budak tu tanyalah apa yang akak nampak dekat situ. Lepas tu akak ni beritahulah yang dia nampak seorang askar tengah berjoging, berjalan, seolah-olah ditinggalkan. Cuma yang peliknya, dia punya ketinggian tu luar biasa dan dia boleh capai akak punya cermin kereta. Rupanya budak tu beritahu ada rahsia di sebalik tangki dekat Port Dickson tu. Dulu dekat situ pernah terjadi satu peristiwa, ada seorang askar mati bunuh diri dekat kawasan tangki. Jadi sejak daripada tu ramai orang nampak bayangan-bayangan lelaki tu seolah-olah tengah berjoging atau training dekat kawasan tangki tu. Jadi sejak daripada tu memang semua orang sedia maklum. Jadi bila dengar alasan yang diberikan agak logik jugalah. Sebab itu orang selalu nampak bayangan dekat situ kerana ada peristiwa di sebaliknya. Jadi siapa-siapa orang Port Dickson, jadi boleh beritahu dekat abang mana lokasinya tangki tu, pernah tak korang terserempak dengan orang lelaki yang berjoging tu. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang abang sampaikan. Abang harap ceritanya menghiburkan. Ini bukanlah bahagian yang ketiga, tapi sambungan edisi khas. Sedikit lagi sambungannya, apa yang terjadi pada kakak. Bukan abang tak nak masukkan dalam video sebelum tu, nak masukkan. Cuma abang fikir lebih baik abang pisahkan supaya ceritanya lebih tersusun. Jadi sebelum abang tamatkan cerita, abang nak sampaikan beberapa ucapan seperti biasa.
Ucapan yang pertama datangnya daripada Amira. Dia nak sampaikan ucapan hari jadi buat adik dia, iaitu tak dia beritahu nama, tapi dia kata dia nak sampaikan hari jadi buat adik dia yang mana tarikh lahirnya jatuh pada 8 hari bulan 1 genap umur 13 tahun. Jadi dengan ucapan selamat hari jadi buat adik tersayang, semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan. Ucapan yang kedua datangnya daripada Kak Emma. Dia nak kita semua hadiahkan. Dia mohonlah kita hadiahkan Al-Fatihah buat salah seorang pakciknya yang bernama Acik Soed, yang mana telah pun dijemput ilahi pada 11 hari bulan 1 2024 yang lepas. Jadi marilah kita sama-sama hadiahkan Al-Fatihah buat Pakcik Soed, Acik Soed. Semoga ditempatkan di taman-taman syurga dan dalam rahmat Allah. Al-Fatihah. Ucapan yang ketiga datangnya daripada Kak Samsiah. Dia nak sampaikan ucapan hari jadi buat pertama buat diri dia sendiri, iaitu Kak Samsiah Mat Isa, yang kedua Encik Iqbal, dan yang ketiga Puan Prema, yang mana hari jadi mereka bertiga jatuhnya pada 14 hari bulan 1 semalam lah kan. Lebih kurang Ahad. Dengan ucapan selamat hari jadi buat sahabat-sahabat, semoga sentiasa dalam keadaan yang baik semuanya. Dan daripada JSPL, abang ucapkan selamat hari jadi buat Kak Samsiah, semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan. Dan menurut kata Kak Samsiah, dia dengan Encik Iqbal dengan Puan Prema dulu pernah kerja sama-sama dekat satu universiti, iaitu staf-staf nurse ICU. Dan sekarang Kak Samsiah sudah pun bersara daripada kerjayanya sebagai seorang nurse. Terima kasih Kak berkorban untuk kita semua. Menjadi seorang nurse kan pengorbanannya besar. Ucapan yang seterusnya datang daripada seorang bonda yang bernama Dayang Ariah Abang Junaidi. Dia nak sampaikan ucapan hari jadi buat anaknya, iaitu Haris Zakwan bin Muhammad Adi Waqas, dengan ucapan selamat hari jadi buat anak tersayang, yang mana hari jadinya jatuh pada 13 hari bulan 1 genap umur 17 tahun. Dengan ucapan selamat hari jadi buat anak tersayang, semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik, Allah sentiasa bersamamu. Dan ini adalah ucapan daripada akak dari Sarike, Sarawak. Dan ucapan yang terakhir datangnya daripada seorang bonda, tapi dia gunakan nama panggilan dia Mak Ngah. Dia nak sampaikan ucapan hari jadi buat anaknya yang bernama Muhammad Syaddad Akil, yang mana hari jadinya genap umur 20 tahun, dengan ucapan selamat hari jadi buat anak tersayang, semoga Allah sentiasa merahmatimu, memberikan masa depan yang cemerlang, dan diberikan rezeki yang melimpah ruah. Dan Mak Ngah juga nak sampaikan ucapan kepada Nur Sarah Adrina, anak bongsu dia yang tak lama lagi nak menduduki peperiksaan SPM. Buat betul-betul doa daripada bonda sentiasa mengiringimu. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan. Hari ini cerita yang paling pendek abang sampaikan kalau saya ingat abang. Kenapa jadi pendek? Sebabnya cerita yang pertama dan yang kedua panjang. Jadi yang ini abang pendekkan supaya kita tidaklah terasa, yelah dah sampai 3 bahagian kan. Tak naklah panjang-panjang sangat. Pendek ni cukup lah untuk kita punya pengajaran dan iktibar dan hiburan. Hingga berjumpa lagi esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.